Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nampak gayanya ramai juga viewers mekanik ni nak tahu berkenaan dengan perbezaan antara Innova Zenix dan juga Proton X90. Jom kita lihat perbezaan antara kedua-dua model ni. Tapi sebelum tu, bagi korang yang masih lagi belum subscribe channel mekanik, please tekan button subscribe sekarang. Toyota Innova Zenix dan juga Proton X90, kedua-dua model ni adalah merupakan family SUV. Tapi ada perbezaan, yang mana untuk Innova Zenix, dia merupakan sebuah SUV berada dalam segmen C. Manakala untuk Proton X90 merupakan sebuah SUV yang berada di kelas yang tinggi sikit, iaitu segmen D. Untuk perbandingan antara kedua model ni, kita ambil variant high spec. Untuk Innova Zenix, kita ambil variant hybrid. Manakala untuk Proton X90, kita ambil variant flagship. Firstly, kita lihat dari segi harga. Untuk Innova Zenix versi hybrid, harganya RM202,000 dan bayaran bulanan lebih kurang RM2,037. Manakala untuk Proton X90 variant flagship, harganya lebih kurang RM152,800 dan bayaran bulanan lebih kurang RM1,541. Perbezaan lebih kurang RM500. Jarak perbezaan yang agak banyak juga tu kan, RM500. Walaupun Proton X90 harga jauh lebih murah daripada Innova Zenix, tapi adakah ianya berbaloi? So kita lihat untuk penilaian yang kedua pula. Kita lihat dari segi size dimension. Untuk Innova Zenix, saiz panjang berukuran 4760mm dan juga untuk Proton X90 panjangnya 4830mm. Obviously Proton X90 mesti lebih panjang sebab ia berada dalam segmen D. Manakala daripada segi saiz wheelbase, dekat sini terkejut sikit, yang mana untuk Innova saiz wheelbase ni lebih panjang, iaitu 2850mm. Manakala untuk Proton X90 2805mm. Perbezaan lebih kurang 45mm. Dan untuk saiz lebar pada Innova Zenix, lebih kurang 1850mm. Manakala untuk Proton X90 lebih lebar, iaitu 1900mm. Dan tinggi pada Innova lebih kurang 1795mm. Manakala untuk Proton X90 1764mm. Dan dari segi ground clearance pada Innova Zenix lebih kurang 185mm. Manakala untuk Proton X90 ground clearance-nya lebih kurang 194mm. Disebabkan Proton X90 ni dia berada dalam segmen D, semestinya dia mempunyai size dimension yang lebih besar berbanding dengan Toyota Innova Zenix. Dan untuk Proton X90 size rimnya lebih besar, iaitu berukuran 19 inci berbanding dengan Innova Zenix yang mana size rimnya berukuran 18 inci sahaja. So kita bagi satu markah lagi untuk Proton X90. Yang ketiga, kita lihat dari segi reka bentuk eksterior. Untuk Toyota Innova Zenix, reka bentuk eksteriornya nampak lebih maskulin, lebih bold, lebih nampak sebagai sebuah SUV. Manakala untuk Proton X90, reka bentuknya nampak lebih premium, lebih simple dan minimalis berbanding dengan Toyota Innova Zenix. Reka bentuk hadapan untuk kedua model ni, dia nampak cantik dan moden. Tapi bersamaan yang saya tak berkenan untuk kedua model ni dari segi reka bentuk belakang. Untuk Innova Zenix, belakangnya reka bentuk nampak macam old school sikit. Manakala untuk Proton X90, design belakangnya terlalu simple lah pula kan. Macam ada something yang tak kena untuk reka bentuk belakang pada kedua model ni. So bagi saya dari segi design ni dia subjektif, kita bagi je lah seri untuk kedua model ni. Seterusnya kita lihat daripada segi size boot. Untuk Innova Zenix, surprisingly mempunyai size boot yang lebih besar sedikit berbanding dengan Proton X90. Walaupun Proton X90 ni dia berada dalam segmen D, dia mempunyai saiz panjang yang lebih berbanding dengan Innova Zenix. Tapi apabila ketiga-tiga seat ni digunakan, untuk Innova Zenix bahagian bootnya mempunyai keluasan lebih kurang 300 liter. Manakala untuk Proton X90 hanya 257 liter sahaja. So daripada segi keluasan boot untuk Toyota Innova Zenix, dekat sini Innova Zenix ada kelebihan satu mata untuk Innova Zenix. Seterusnya kita lihat daripada segi reka bentuk kabin ataupun interior. Interior yang terdapat pada Toyota Innova Zenix adalah merupakan reka bentuk kabin yang baru, berbeza dengan Innova generasi yang kedua. Nampak gayanya kabin pada Innova Zenix nampak lebih moden dan juga terdapat penggunaan soft touch dekat bahagian dashboard, bahagian door panel.
Tapi once korang masuk pula kabin pada Proton X90, feel-nya jauh lebih premium jika nak dibandingkan dengan Innova Zenix. Yang mana bagi saya, kabin pada Toyota Innova Zenix masih lagi ada feel sebuah Toyota. Bagi saya, kabin Toyota ni tak ada lagi feel sebagai sebuah kereta Europe seperti yang kita lihat pada model Mazda yang terbaru. Dekat model Honda pun dah rasa premium dia punya kabin. Dan untuk Proton X90, dia punya kabin ada feel Europe dekat situ. Memang sangat premium. Dia punya material soft touch pun lebih berkualiti jika nak dibandingkan soft touch material yang terdapat pada Innova Zenix. Dan ergonomik pada Proton X90 ni pun lebih baik berbanding dengan Innova Zenix. Selain itu, kalau kita lihat interior pada Toyota Innova Zenix, dia punya lampu pada headlining menggunakan bulb yang biasa sahaja. Kereta zaman sekarang masih lagi menggunakan lampu bulb yang biasa. Sedangkan untuk Proton X90, lampu pada headlining ni lebih moden, dah menggunakan lampu jenis LED. So untuk itu kita bagi satu mata untuk Proton X90 daripada segi interior. Seterusnya kita lihat daripada segi features dan teknologi. Untuk Toyota Innova Zenix yang terbaru, dia memiliki features yang lebih canggih berbanding dengan Innova generasi yang kedua. Yang mana kini ia datangkan dengan 10.1 inci floating display yang terdapat wireless Apple CarPlay dan juga Android Auto. Begitu juga dengan Proton X90 dilengkapi dengan 12.3 inci floating display yang lebih besar, tapi malangnya masih lagi tak ada function Apple CarPlay maupun Android Auto. Dekat situ je slack untuk Proton X90 ni. Dan untuk Innova Zenix didatangkan dengan semi digital meter cluster, manakala untuk Proton X90 fully digital meter cluster berukuran 10 inci. So untuk meter cluster Proton X90 ni lebih cantik dan lebih baik sebab dia menggunakan fully digital. Kita dapat lihat pelbagai maklumat yang terpapar pada meter cluster Proton X90. Dan untuk Toyota Innova Zenix juga didatangkan dengan electric parking brake dan brake hold. Begitu juga dengan Proton X90. Dan kedua-dua model ni juga didatangkan dengan ambient lighting. Tapi bagi saya ambient lighting pada Proton X90 ini dia berada dalam kedudukan yang lebih kemas dan lebih menarik. Dan untuk kedua model juga ada isi rear view mirror. Selain itu juga panoramic sunroof ada untuk kedua model ni. Dan untuk bahagian USB pada Innova Zenix ni lebih kurang 4 port saja. Manakala untuk Proton X90 mempunyai port USB yang lebih banyak, iaitu lebih kurang 7 port USB. Dan daripada segi air conditioning, Proton X90 lebih baik kerana ia mempunyai dual zone climate control. Manakala untuk Innova Zenix single climate control sahaja. Selain itu juga untuk kedua model ni didatangkan dengan welcome lamp dan juga power tailgate. Dan untuk kedua model juga didatangkan dengan lampu jenis LED, ada function auto headlight dan ada juga lampu DRL. Tapi special kelebihan untuk Proton X90 ni, dia ada sequential signal dan juga walkway auto lock. Yang mana function walkway auto lock ni tak ada pada Innova Zenix. Dan juga untuk Proton X90 ada function remote start engine. So daripada segi features dan teknologi, sememangnya Proton X90 dia pack dengan teknologi yang lebih canggih berbanding dengan Innova Zenix. Seterusnya kita lihat daripada segi keselesaan dan keluasan kabin. Untuk kedua model ni mempunyai keluasan yang lebih kurang sama, tapi untuk keselesaan bagi saya Proton X90 lebih selesa dan comfort berbanding dengan Innova Zenix. Kita lihat sajalah dia punya seat pada Proton X90 ni nampak lebih tebal, lebih ergonomik. Senang cerita lebih selesa lah bila duduk dekat seat pada Proton X90. Terutama sekali pada bahagian headrest. Dia dah mempunyai support pada headrest ni. Kita boleh adjust. So satu features yang menarik yang diletakkan pada seat Proton X90 untuk memberi keselesaan yang lebih jauh, lebih selesa berbanding dengan Innova Zenix. Dan ditambah baik lagi dengan adanya Bose Switch, yang mana Bose Switch ni tak ada pada Innova Zenix. Dan kalau kita lihat untuk kedua model ni, hanya untuk variant hybrid dan flagship saja didatangkan dengan Captain Seat. Tapi bagi saya Captain Seat pada Proton X90 jauh lebih selesa berbanding dengan Toyota Innova Zenix. Ditambah lagi dengan adanya features ventilated seat pada Proton X90. So dekat sini kita tak boleh nak argue lagi lah. Daripada segi keselesaan dan keluasan, Proton X90 lebih baik berbanding dengan Innova Zenix.
Seterusnya kita lihat daripada segi enjin. Okey, enjin pada Toyota Innova Zenix dia dah menggunakan enjin generasi baru iaitu Dynamic Force Engine yang berkapasiti 2.0 liter. Untuk variant hybrid ni dia mempunyai motor elektrik yang mana mempunyai power combined output lebih kurang 186 PS dan juga 206 Nm of torque dan digandingkan dengan transmisi eCVT. Untuk Proton X90 menggunakan enjin 1.5 liter TGDI hybrid, mild hybrid, berbeza dengan Innova Zenix menggunakan fully hybrid. Untuk Proton X90 menggunakan hybrid yang menggunakan bateri yang kecil saja. Walaupun namanya hybrid tapi sistem hybridnya berbeza. Dan power output yang dihasilkan pada Proton X90 ni lebih kurang 190 PS dan 300 Nm of torque digandingkan dengan transmisi 7-speed DCT. Dan kelebihan pada enjin Innova ni, dia menggunakan timing chain. Manakala untuk Proton X90 masih lagi menggunakan teknologi timing belt. So daripada segi enjin, saya lebih prefer enjin yang terdapat pada Toyota Innova Zenix. Walaupun ia menghasilkan power output yang lebih rendah sedikit berbanding dengan enjin pada Proton X90. Tapi kita kena akuilah enjin hybrid pada Toyota Innova Zenix memang lebih best dan lebih canggih. Mungkin ada yang tak setuju, tapi bagi saya, enjin pada Toyota Innova Zenix, enjin hybrid pada Toyota ni, Dynamic Force Engine memang best. Ditambah pula untuk Toyota Innova Zenix ni, dia ada dedicated EV mode, yang mana kita ada pilihan untuk activate fully EV pada Toyota Innova Zenix. Dan bagi saya, kedudukan bateri pada Proton X90 juga macam kurang strategik, yang mana diletakkan pada bahagian belakang bonet. Yang bahayanya kalau ada pelanggaran di bahagian belakang, semestinya bateri hybrid ni akan kena dulu. So kita tak tahu kesannya macam mana apabila pelanggaran berlaku. Berbeza pula dengan Innova Zenix, kedudukan baterinya berada di bawah kenderaan. So kedudukannya lebih selamat. Satu mata untuk Toyota Innova Zenix. Dan daripada segi fuel consumption pula, fuel consumption pada Innova Zenix semestinya jauh lebih baik sebab ia menggunakan fully hybrid. Yang mana untuk bacaan fuel consumption pada Toyota Innova Zenix lebih kurang 4.1 liter per 100 km. Manakala untuk Proton X90 6.3 liter per 100 km. So daripada segi fuel consumption semestinya Innova Zenix jauh lebih baik berbanding dengan Proton X90. Dan yang terakhir kita lihat daripada segi safety system. Untuk safety system, kedua model ni mempunyai safety system yang lengkap. Yang mana untuk Innova Zenix didatangkan dengan Toyota Safety Sense. Manakala untuk Proton X90 didatangkan dengan ADAS 2.0 Plus. Kedua model ni didatangkan dengan safety seperti pre-collision warning, pre-collision braking, adaptive cruise control, lane departure warning, lane departure alert, blind spot monitor, RCTA, TPMS dan macam-macam lagi. Cumanya kelebihan pada Proton X90 ni, dia ada kelebihannya yang mana ianya dilengkapi dengan auto parking assist dan juga rear collision warning. Dan bagi saya 360 camera pada Proton X90 ni mempunyai clarity yang lebih baik dan lebih senang digunakan berbanding dengan 360 camera pada Toyota Innova Zenix. So daripada segi safety system, kita bagi kredit untuk Proton X90. Satu mata untuk Proton X90. Okey, daripada segi ride and handling untuk Proton X90 dan juga Innova Zenix, saya berpeluang untuk test drive dalam jangka masa waktu yang singkat lah. Walaupun singkat tapi saya dapat rasa perbezaan antara kedua model ni daripada segi ride handling. Bagi saya, walaupun Proton X90 menggunakan sistem suspension yang lebih baik iaitu multi-link pada bahagian belakang, manakala untuk Innova Zenix hanya menggunakan torsion beam yang biasa. Tapi bagi saya sejujurnya lah, saya rasa pemanduan pada Innova Zenix ni dia lebih sharp dan lebih predictable berbanding dengan pemanduan ketika memandu Proton X90. Yang mana steering feedback pada Innova Zenix ni dia rasa lebih natural jika nak dibandingkan dengan steering feedback pada Proton X90. Dan level NVH pada Innova Zenix ni saya rasakan lebih better berbanding dengan Proton X90. Lagi-lagi kalau kita menggunakan mode fully EV. Memang syahdu babe kalau kita memandu Innova Zenix. Tapi untuk kedua model ni mempunyai level comfort yang lebih kurang sama. Cumanya untuk Innova Zenix ni slightly better daripada segi pemanduan berbanding dengan Proton X90. So, berdasarkan pada 11 bahagian yang kita nilai tadi, untuk Innova Zenix mendapat 5 mata
Manakala untuk Proton X90, adakah dengan harga yang jauh lebih murah iaitu RM152,000, perbezaan lebih kurang RM50,000 antara Innova Zenix, adakah Proton X90 ni berbaloi? So berdasarkan penilaian yang kita buat tadi, untuk Proton X90 mendapat 7 mata. So perbezaan 2 mata antara Innova Zenix dan juga Proton X90. So dekat sini kita boleh lihat untuk Proton X90 dengan harga yang jauh lebih murah berbanding dengan Innova Zenix, sangat berbaloi. Tapi ada tapinya, kalau korang lebih berfikir berkenaan dengan second value dan juga reliability dan tak kisah berkenaan dengan harga yang mahal, features yang kurang sikit berbanding dengan Proton X90 ni, go for Innova Zenix. Tapi kalau korang nak dapatkan family SUV yang lebih murah sikit berbanding dengan Innova Zenix, Proton X90 adalah jawapannya. Kalau korang tanya saya, sejujurnya saya akan pilih Proton X90 berbanding dengan Innova Zenix. Korang macam mana pula? Boleh komen dekat bawah. Itu saja video pada kali ini. Sebelum tu jangan lupa tekan button like, comment, share dan subscribe channel Mekanik. Terima kasih.